Boleh dengar suara saya tak? Sekejap, saya masukkan mic ni. Saya masukkan headphone. Bismillah. Okay. Tak dengar apa-apa. Saya ni pun dah problem lah. Nak beli baru. Alah. Bluetooth saya tak suka sangat. Okay, bismillah. Dengar tak? Dengar. Yeah, macam dah nak nyawa-nyawikan je headphone ni pun kan. Okay, now. Right, sebelum tu, okay, saya teruskan. Okay, Luqman baca doa dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Luqman. Luqman ada kan? Macam tahu je saya ada. Mestilah tahu tu Zulaika tu. Ni bukan kakak awak ke Zulaika ni? Dia tak lah. Saya kena laptop dia. Okay. Alright, so teruskan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okay. Now, tajuk pengangkutan tumbuhan ni kita refresh balik memori kita dalam tajuk pengangkutan tumbuhan. Sekejap. Tadi saya conteng kat mana? Sekejap. Alright. Okay. Now, Alhamdulillah. Okay, dah. Okay, sebelum tu saya refresh balik memori saya, memori awak dalam topik ni. Sebenarnya topik ni kacang tau. Topik ni senang. Tapi masalahnya sebab dia tumbuhan ni tak bercakap. Maksudnya awak tak boleh nak tahu perasaan dia. So, itu is quite difficult. Okay. So, dalam tajuk pengangkutan ni, kita dah cerita okay, tumbuhan ni sebenarnya simple sangat tau. Dia simple. Tumbuhan ni, kalau lah ikut saya, dia ada dua sistem yang paling utama je. Kalau kita manusia, sistem ada banyak. Kita ada sistem peredaran darah, sistem respirasi, sistem perkumuhan, sistem pencernaan. Banyak sangat sistem. Tapi kalau untuk tumbuhan ni kita ada dua sistem je. Satu ni, atas ni adalah sistem pucuk. Bawah ni adalah sistem akar. Dan dia ada sistem pengangkutan. Now, dalam tajuk ni, dalam tumbuhan ni, ia melibatkan sistem pengangkutan. Sekejap, saya tukar pen ni. Okay, sistem pengangkutan. Okay, sistem pengangkutan. Dan kenapa pen ni? Sistem pengangkutan yang kita kenali dia adalah sebagai sistem vaskular. Okay. Nah, bila kita cakap pasal sistem vaskular ni dia melibatkan berapa jenis tisu? Sistem vaskular ni melibatkan berapa jenis tisu yang kita dah belajar? 2. Yes, 2. Satu adalah Xylem. Yes, phloem dan juga xylem. Okay, kalau xylem ni fungsi dia untuk apa? Phloem Angkut air. Yes, ini adalah untuk angkut air. Ini adalah untuk angkut air. Angkut air. H2O. Takkan nak beli bateri. Yang ini adalah untuk angkut bahan organik. Bahan organik. So hari tu, organik. Okay. So hari tu kita dah tengok macam mana air diangkut. Kejap kita dah tengok air diangkut. So air tu diangkut, okay, dia melibatkan 3 faktor. Ni dah bijak sikit lah. Okay, so hari tu kita dah belajar mengenai xylem. Xylem ni, okay, right. So air diangkut, okay, pergerakan air daripada tanah, okay, pergi ke daun, okay, disebabkan oleh 3 faktor. So kat tanah ni adalah tekanan akar, dekat batang ni adalah tindakan kapilari, dekat daun ni adalah tarikan transpirasi. So saya ulang slow-slow. Mula-mula awak kena cerita dulu pasal pergerakan air daripada tanah pergi ke daun. So kalau lah awak cerita daripada pergerakan air daripada tanah pergi ke daun, okey, awak kena cerita 3 faktor. Okey, dekat tanah kita kata tadi apa? Dekat tanah apakah faktor yang menyebabkan air tu boleh bergerak? Tekanan akar.
Yes, tekanan akar. Kalau dekat batang, Tindakan tindakan kapilari. Kalau dekat daun, tarikan transpirasi. yes, tarikan transpirasi. Now, dan satu yang saya baru perasan, kalau lah awak perasan di sini, pergerakan air itu adalah disebabkan oleh perbezaan keupayaan. Apakah itu perbezaan keupayaan? Perbezaan keupayaan adalah kandungan air. So, saya tak dapat kat sini. Kandungan air kita nak cakap kat sini. Kandungan air. Kandungan air ni makin dekat atas, kandungan air ni adalah sedikit. Kandungan air pula. Keupayaan airnya adalah rendah. Okey, kalau dekat sini, tanah, kita kata keupayaan airnya adalah tinggi. So, senang kata pergerakan air ni daripada tanah sampai ke daun adalah disebabkan perbezaan keupayaan air. Dekat tanah ni, kat bawah ni, area bawah ni, keupayaan airnya adalah tinggi. Kalaulah dekat atas, makin dia ke atas, keupayaan airnya adalah rendah. Sekejap Okay. Right. Okay. So awak tengok air ni bergerak adalah disebabkan keupayaan air. Kita nak cerita keupayaan air lagi ni tau. Okay. So dekat bawah keupayaan airnya tinggi. Makin ke atas keupayaan air adalah rendah. Disebabkan keupayaan ini. Disebabkan perbezaan keupayaan ini. Molekul air boleh senang bergerak ke atas. Okay, so awak ingat tak semalam kita belajar, semalam ke hari Isnin kita belajar, air siang dengan malam, pergerakan air tu berlaku siang dan malam. Kalau siang, air tu keluar melalui liang apa? Kalau siang, air tu keluar melalui apa? Stoma. Yes, so awak ingat dekat sini, kalau waktu siang, so pergerakan air, dia berlaku siang malam. Okay, kalau siang, air tu keluar melalui transpirasi, which is melalui stoma. Okay, kalau malam, okay, dia keluar melalui mana? Kalau malam tu keluar melalui mana? Hidatot. Yes, dia keluar melalui hidatut. Kalau hidatut ni, okay, apakah nama proses air keluar pada waktu malam? Yes, kita panggil dia sebagai gutasi. Nah, yang ini, kenapa gutasi ini berlaku? Sebab gutasi ni berlaku sebab dia nak maintain yang ini tau sebenarnya. Nak maintain keupayaan air. Faham tak? Waktu malam, air tu tetap bergerak. Tapi stoma tertutup. Air kena keluar. Kalau air tak keluar, kalau malam tu gutasi tidak berlaku, waktu siang, air nak bergerak lagi susah. Sebab pergerakan air adalah disebabkan oleh keupayaan air berbeza. So senang kata kita mesti wujudkan keupayaan air tu berbeza. Dekat tanah keupayaan airnya adalah tinggi. Dekat pokok ni, dekat atas daun ni keupayaan airnya adalah rendah. So gutasi ni, kepentingan gutasi adalah memastikan adanya berlaku perbezaan keupayaan air. So bila dia berlakunya perbezaan keupayaan air, okey, tekanan akar lebih mudah berlaku. Tekanan akar, okay, proses tekanan akar kalau awak perasan, ia bergantung kepada keupayaan air. Dan tekanan akar ni, ia melibatkan osmosis. So osmosis mesti bergerak daripada kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air yang rendah. Wajib. So gutasi, kepentingan gutasi hari itu saya nak terangkan lagi sekali adalah untuk memastikan perbezaan keupayaan air itu berlaku. Okey. So sekarang kita dah cerita air tu dah sampai kat daun. Okey. Bila air tu sampai di daun, okey, 90% air akan hilang melalui 90%. Okey. 90% air akan hilang melalui transpirasi. 10% lagi air tu digunakan untuk apa? 10% tu air akan digunakan untuk apa? Fotosintesis. Yes. So awak tengok kesian tumbuhan ni tau. Dia angkut air punyalah seksa daripada tanah sampai ke daun.
hanya 10% sahaja air yang digunakan untuk proses fotosintesis. Ni 10% ni daripada pergerakan air pergi ke tanah. Nah, so air yang digunakan, so kalau lah awak tengok kat sini, air yang digunakan ni, air ni digunakan untuk proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Tetapi dalam tajuk ni, pengangkutan bahan organik, kita tak cerita pasal glukosa. Kita cerita glukosa tu mesti jadi apa dulu? Glukosa tu mesti menjadi apa dulu? Mesti Kanji. menjadi kanji. Are you sure kanji? Tak tahu. Cakap okay, Sukrosa. kanji tu lebih kompleks. Okay, so dia akan jadi sukrosa. Soalan, antara glukosa dengan sukrosa, mana satu yang monosakarida? Glukosa. Ya, ini adalah monosakarida. Sakarida ni sebenarnya bahasa Greek tau. Anything yang sakarid ke sakarin is something sweet. So sakarida sebenarnya merujuk something yang sangat manis. Mono merujuk kepada satu molekul sahaja. So ini adalah monosakarida, satu molekul. So glukosa akan diubah menjadi sukrosa. So sukrosa ni adalah sejenis apa? Disakarida. Yes, ini adalah disakarida. Dia jadi dua molekul. Kalau glukosa ni adalah satu molekul. Kalau sukrosa adalah disakarida. Okey, apakah nama proses glukosa ditukar menjadi sukrosa? Hidrolisis. Ya, bijaknya. Dia adalah hidrolisis. So proses ni kita I know, salah. Terbalik. Alamak. Sekejap ya. Hello, Assalamualaikum. Okay, dah. Right. So, saya ada call tadi. Okay, so kita nak cakap macam ni. Apa tadi saya cakap? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Saya cerita pas kat mana? Macam mana glukosa jadi sukrosa. Okay. So, apa nama proses tu? Hydrolysis. Lysis is something pecah. Ni kahwin. Kondensasi. Ya, kondensasi. So, kalau dalam buku dia tak cakap kondensasi, dia cuma cakap ditukar saja. Tapi nak bagi awak ingat balik tajuk bab 4 tingkatan bab 4 tingkatan 4 tahun lepas, anniversary dah setahun kita PKP. So ini adalah dalam tajuk yang kita belajar masa PKP. So kalau awak tak boleh jawab tu saya tak marah pun sebab memang kita belajar masa tu online. Okay, so ini kita kata dia adalah sebagai kondensasi. So sekarang kita nak cerita pergerakan sukrosa. Yang ni awak dengar sampai faham tau. Kalau awak tak faham saya ulang.
Saya ulang sampai korang faham. Okay, so sekarang kita nak tengok the journey of sukrosa. Macam mana sukrosa tu boleh bergerak ke seluruh bahagian tumbuhan yang lain. So pergerakan sukrosa ni menggunakan tisu apa? Pergerakan sukrosa ni menggunakan tisu apa? Lawam. Yes, menggunakan tisu phloem. So pergerakan bahan organik hasil daripada proses fotosintesis menggunakan phloem ke bahagian tumbuhan yang lain dikenali sebagai proses apa? Dia start huruf T. T. Lepas tu R. Translokasi. Yeah! Dia akan melibatkan proses translokasi. So hari ni kita nak cerita pasal translokasi. So translokasi adalah proses pengangkutan bahan-bahan organik. Contohnya adalah sukrosa. Hari ni cerita sukrosa je dulu. Daripada phloem, daun, ke bahagian tumbuhan yang lain seperti akar dan juga batang pokok. So kita mulakan step by step tau. So pertama, saya buat ayat saya sendiri tau. Dalam buku teks awak ada tapi susunannya here and there sebenarnya senang je tapi saya guna bahasa saya. Saya bahasa, benda tu sama. Cuma bahasa saya downgrade sikit bahasa tu. Tu, kita dah tahu ini adalah sel, ini berlaku kat daun. So hasil fotosintesis adalah glukosa. So glukosa akan ditukar menjadi sukrosa melalui proses kondensasi. Kondensasi. Okay. So sukrosa akan diangkut secara pengangkutan aktif. P aktif ni adalah pengangkutan aktif. Apakah yang awak faham mengenai pengangkutan aktif? So sukrosa ada kat sini. Sukrosa ni, okey ni sukrosa diangkut ni sukrosa. Sukrosa ni akan diangkut daripada sel daun pergi ke sel akar secara pengangkutan aktif. Apakah yang awak faham mengenai pengangkutan aktif? Pengangkutan aktif ni adalah antara contoh pergerakan bahan merentas membran sel. Pergerakan bahan merentas membran sel ada dua. Satu adalah pengangkutan aktif, satu adalah pengangkutan pasif. So bila pengangkutan pasif ia bergerak mengikut cerun kepekatan. Kalau pengangkutan aktif dia bergerak melawan cerun kepekatan. Apakah itu lawan cerun kepekatan? Daripada kepekatan rendah ke kepekatan tinggi. Yes, very good. Dia dah bergerak daripada kawasan kita nak cakap kepekatannya adalah rendah. Dia akan bergerak ke serakan kepekatannya adalah tinggi. So ini kita cerita pasal sukrosa. Okey, sukrosa. So sukrosa ni dia akan bergerak secara pengangkutan aktif dari sel daun pergi ke serakan dan kemudian pergi mana? Ini apa? Serakan ni best friend tepi dia apa? Teka. Ni apa? Phloem ni. Tiup tapis. Yes, ini adalah tiup tapis. So dia bergerak secara pengangkutan aktif daripada sel daun, serakan dan akhirnya sampai ke tiup tapis. So far sampai sini boleh faham tak? Bergerak secara pengangkutan aktif dari sel daun, serakan, tiup tapis. So far okey tak saya cerita ni? Okay. Alright. So bila dia sampai dekat tiup tapis ni, okay. So sekarang sukrosa ni dah banyak. Sukrosa banyak dekat sini. Tetapi air sedikit. So dekat tiup tapis ni sekarang, keupayaan airnya adalah rendah. Bila keupayaan air dalam tiup tapis ini adalah rendah, ia akan memaksa air bergerak secara osmosis daripada xylem, pergi ke tiup tapis. So ini adalah H2O. So H2O tu bergerak secara osmosis. So kenapa dia boleh masuk? Sebab dekat xylem ni keupayaan airnya tinggi ke rendah? Kenapa dia boleh bergerak, molekul air tu boleh bergerak daripada xylem ke tiup tapis? So keupayaan air dekat xylem ni tinggi ke rendah? Dia bergerak secara osmosis tau. Tinggi. Yes, very good. Keupayaan air dekat sini tinggi, dekat tiup tapis ni keupayaan airnya adalah rendah. Sebab tu molekul air dia boleh meresap masuk secara osmosis. Sampai sini korang boleh faham tak? Sampai sini you guys boleh faham tak? Faham tak? Boleh. Alhamdulillah. So sekarang kita dah cerita yang ayat nombor 2. So keyword untuk ayat nombor 2
H2O daripada xylem meresap masuk secara osmosis. Nak bagi dia faham kenapa dia boleh bergerak secara osmosis daripada xylem pergi ke tiub tapis adalah disebabkan perbezaan keupayaan. Di xylem, keupayaan airnya adalah tinggi. Di tiub tapis, keupayaan airnya adalah rendah. Sampai sekarang, sampai sini, are you okay? Okay ya? Right. So sekarang kita nak cakap ini tiub tapis nombor 1 tau. Tiub tapis A lah saya buat tiub tapis A. Dekat tiub tapis A ni, sukrosa banyak. Molekul air dah meresap masuk. Okey, bila ada banyak sukrosa dekat tiub tapis A ni, okey, banyak sukrosa dan juga air, ia akan mewujudkan perbezaan tekanan hidrostatik. Saya ulang slow-slow, hidrostatik tau. Apakah itu yang dimasukkan sebagai tekanan hidrostatik? Kita nak cakap dekat sini, H2O ni, yang tadi kan dia dah meresap masuk kan? H2O dekat tiub tapis A ni adalah banyak. Dekat tiub tapis B ni, H2O-nya sikit. So, kita nak bayangkan sukrosa ni akan bergerak daripada satu tiub tapis ke tiub tapis. So, dekat dalam gambar ni ada 3 jenis tiub tapis. Ada 3 tiub tapis. Satu adalah tiub tapis A, tiub tapis B, tiub tapis C. So far, korang nampak tak saya tengah cerita pasal apa ni? Tiub tapis ni ada berapa tadi saya kata? Tiub tapis ada berapa? 3. Yes, kita ada tiub tapis A. Okay, kita ada tiub tapis A, kita ada tiub tapis B. Dan satu lagi kita ada tiub tapis C. So, sukrosa ni akan bergerak daripada tiub tapis A ke tiub tapis B. Tadi saya kata macam mana sukrosa ni boleh bergerak daripada tiub tapis A ke tiub tapis B ni. Disebabkan apa? Tekanan hidrostatik. Ya, disebabkan oleh tekanan hidrostatik. So keyword dia di sini, okey, nombor 3 ni, perbezaan tekanan hidrostatik antara tiub tapis. Kita ada A, B dan C. Kemudian nombor 4. Okey, bila disebabkan perbezaan tiub tapis ni, ini akan menyebabkan sukrosa atau kandungan phloem ni dipaksa bergerak sepanjang tiub tapis sampailah ke destinasinya. Dalam kes kita ni, destinasi kita adalah apa ni? Organ tumbuhan yang dalam gambar ni apa dia? Apakah organ yang awak nampak dalam gambar ni? Buah. Ya, buah. So, kesimpulannya kita nak cakap macam ni. Sukrosa akan bergerak daripada tiub tapis A ke tiub tapis B ke tiub tapis C sehingga sampai ke organ tumbuhan yang dia nak. Sampai ke organ tumbuhan atau destinasi akhirnya. So macam mana dia boleh bergerak? Lagi sekali tahu macam mana sukrosa ni boleh bergerak daripada tiub tapis ke tiub tapis sampai ke organ tumbuhan tertentu. Dia bergerak disebabkan oleh apa? Apakah faktor yang boleh menyebabkan ia bergerak? Perbezaan tekanan Yes, hidrostatik. very good. Disebabkan oleh perbezaan tekanan hidrostatik. So macam mana kita nak bergerak? Dia mesti bergerak. Bila kita cerita pasal tekanan, remember tau, tekanan ni mesti bergerak daripada kawasan kepekatan yang tinggi, mesti bergerak daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. So basically, kalau saya nak jadi lagi detail, apakah yang dimasukkan sebagai perbezaan tekanan? Okay, dia mesti bergerak daripada tekanan tinggi, bergerak ke tekanan rendah. Okay, so tekanan A ni saya nak bayangkan tekanan A tu tinggi. Tekanan B rendah. Sebab tu dia bergerak masuk. Bila dah masuk kat sini pula, tekanan yang sini dah jadi tinggi. Tekanan sini pula jadi rendah. Sebab tu dia boleh bergerak masuk. Okay, dan proses pergerakan bahan ni, sukrosa ni, daripada satu tiub tapis ke satu tiub tapis ni, okay, dia akan bergerak sampai ke organ tumbuhan. Okay, now sekarang kita nak bayangkan dia dah bergerak sampai sini. H2O dah banyak kat sini. Okay, ayat di nombor 6. Ni kan, sukrosa diangkut ke bahagian tumbuhan lain. Okey, contohnya akar, umbisi, pucuk. Dan saya tambah sikit. Pengangkutan sukrosa ni adalah secara pengangkutan aktif. Sukrosa bergerak disebabkan oleh tekanan hidrostatik. Okey, dan cara ia bergerak, saya tambah sikit, adalah secara pengangkutan aktif. Apakah yang dimasukkan sebagai pengangkutan aktif? Walaupun sampai satu tahap, dekat sini sukrosa tu tinggi, dekat sini sukrosa tu rendah, sukrosa tu tetap masuk.
Disebabkan apa? Ia bergantung kepada tekanan hidrostatik. Apakah itu hidrostatik? Tekanan hidrostatik ia berkaitan dengan molekul air. Okay, now so sekarang kita nak tengok ayat awak tengok nombor 6 tu. Okay, daripada nombor 6 tu apa yang awak nampak dekat nombor 6 tu? Nombor 6 tu korang nampak apa nombor 6 ni? Nombor 6 ni korang nampak apa kat nombor 6? Air. Kenapa dengan air tu? Pergi balik kat Dia Zailun. Yes. So awak nampak ayat di nombor 6. Kalau lah saya buat sini. Ayat nombor 6. Ayat nombor 6. Okay. H2O di tiup tapis. Okay. Meresap masuk ke xylem. Awak teka, kenapa H2O daripada tiup tapis ni? Okay, H2O daripada tiup tapis ni boleh meresap ke xylem. Disebabkan, yes, Air lagi tinggi. yes, very good. Adalah dia masuk daripada tiup tapis ni, very good. Kira korang dah faham. Kenapa dia boleh masuk? Disebabkan keupayaan air di tiup tapis ni adalah tinggi. Keupayaan air dekat tiup tapis adalah tinggi, manakala keupayaan air di xylem salah. Keupayaan air dekat xylem ni, keupayaan air ni rendah dekat xylem. Sebab tu air boleh bergerak masuk secara osmosis. Ayat nombor 7. Ayat nombor 7 ni, bila sahaja dia sampai dekat xylem tu dia bergerak ke atas, teka. Once dia dah masuk ke dalam xylem ni air tu tak bergerak kat bawah pun. Air tu sibuk bergerak ke atas je. Kenapa air tu tak bergerak ke bawah? Kenapa air tu bergerak ke atas? Tarikan kayu. Yes, air. Okay, bila air di xylem akan bergerak ke atas disebabkan tarikan transpirasi. Boleh faham tak? Saya takut. Dia diam tu saya rasa korang macam tengah absorb. Ataupun korang diam ni macam satu hapa tak faham. Which part yang awak jenis diam mana satu? Korang cuba nak digest ilmu tu ke atau tak faham langsung? Tengah tangkap. Ha? Tengah tangkap. Oh ya, okay, right. So kita ulang lagi sekali tau. Tajuk ni memang kena ulang. Sebab dalam Islam pun sebenarnya mengulang ni pun bukan something wrong pun. Mengulang ni pun part of learning process. So salah satu cara belajar sebenarnya adalah mengulang. So mengulang, kita repeat ni pun is good for you. Okay, now daripada gambar ni tau, kita ambil gambar yang kosong. Tapi masalahnya, saya perasan semalam, saya pening bila gambar tu macam ni. So tadi saya ada masa, saya crop, saya ambil yang ini je. Rasa tak? Bila saya ajar, saya crop hanya yang ini, dia kurangkan distraction. Kalau saya tunjuk yang ni, awak rasa macam distract kan? Untuk saya rasa semak. Sebab saya tak faham lagi. Sebab tu kalau awak perasan, saya potong dia jadi kecil ni je. Lepas tu tepi ni, saya baru boleh buat ayat saya sendiri. Okay? Right. So saya buat done dulu kat sini. Saya ambil yang kosong tempat lain. Is it this one, is it? Ini pun tak kosong ni. Habis semua benda saya conteng ni kan. Tapi saya memang belajar daripada macam tu lah. Saya menconteng je kerjanya. Oh, ni semalam. Okay. Nota ringkas ya, Z. Nota ringkas. Okay, saya ambil yang baru. Save. Okay, done. Import. Bismillah. Okay, jom. Kita ulang pertama. Saya mulakan ayat pertama macam korang buat essay bahasa Inggeris. Okay. Proses fotosintesis, ayat dia pertama. Lepas tu kita main past pattern. Okay, ayat pertama. Saya yang mulakan tau. Fotosintesis akan hasilkan glukosa. Glukosa ni apa? Akan ditukar menjadi apa? Sukrosa.
Yes, akan menjadi sukrosa. So, daripada gambar ni, sukrosa ni letaknya dekat sel daun. Okey, so ayat di nombor 2, saya buat ayat nombor 2. Sukrosa ni akan bergerak pergi ke mana? Sel daun. Sel daun. So, saya sebelum tu saya tambah sikit tau. Sukrosa akan diangkut secara pengangkutan pasif ke secara pengangkutan aktif? Diangkut. Aktif. Yes, akan diangkut secara pengangkutan aktif. Okey, maksudnya dia bergerak daripada rendah ke tinggi. Okey, so sekarang pergerakan sukrosa tu dari mana ke mana? Pergerakan sukrosa astagfirullahaladzim, dari sel daun ke Sel rakan. then Tiup tapis. yes, dia akan sampai ke tiup tapis. So ayat ni macam ni kan. Okay, so saya tukar sini kan. Okay, dia akan bergerak daripada sel daun ni, sukrosa ni bergerak. Ini adalah sukrosa. Sel daun, ini adalah tiup tapis. So pergerakan ni adalah secara pengangkutan aktif. So sekarang bila sukrosa dah sampai di sini, okey, apakah peristiwa yang berlaku? Ayat nombor 4. Bila dia dah bergerak sampai ke tiup tapis, apakah yang berlaku? Apakah yang berlaku? Air masuk. Yes, H2O dari mana tu? H2O dari xylem meresap masuk ke Tiup tapis. tiup tapis. Kenapa dia boleh bergerak masuk? Disebabkan oleh keupayaan air. Kerana keupayaan air di xylem Lebih tinggi. okey, adalah lebih tinggi berbanding tiup tapis. Tiup tapis lah. Okey, ayat nombor 5 pula. Bila kat sini kan, sukrosa dah ada, H2O dah banyak di sini. Okey, ia akan mewujudkan apa? Tiup tapis ni saya namakan dia A. Tiup tapis A, tiup tapis B, tiup tapis C. So sekarang, dekat tiup tapis A tu banyak sukrosa dan banyak air. So ia akan menyebabkan apa? Tekanan hidrostatik. Yes, dia akan menyebabkan. So sekarang, okey, tiup tapis mempunyai tekanan hidrostatik lebih tinggi berbanding tiup tapis lain. Okey, ayat nombor 6. Bila dia berlakunya perbezaan tekanan hidrostatik, ia akan menyebabkan apa? Ia akan menyebabkan apa? Pergerakan apa? Dekat tiup tapis A tu, awak tengok sukrosa dia banyak. H2O dia banyak. So sukrosa, H2O tu duduk situ je ke? Dia duduk diam kat situ je ke? Tak. So dia orang buat pergi mana? Pergi So? ke tiup tapis. Yes, so hasil fotosintesis akan bergerak ke tiup tapis lain. Disebabkan, kalau saya nak bagi cantik, disebabkan apa? Disebabkan perbezaan
Tekanan hidrostatik. Yeah, disebabkan perbezaan tekanan hidrostatik. Hidrostatik ni merujuk kepada air. Okay. Now, kalaulah saya nak bagi spesifik sikit. Okay. Hasil fotosintesis tu akan bergerak secara tekanan osmosis, secara tekanan hidrostatik kan. So, bila dia bergerak secara disebabkan oleh tekanan hidrostatik ni, awak nampak kat sini, dia akan bergerak ni sampai pergi ke mana? Dia manakah ending destination dia? Organ. Yes, organ tumbuhan. So ayat saya nombor 7 di sini. Okay, kandungan phloem ataupun hasil fotosintesis. So saya tulis kandungan phloem. Phloem akan bergerak, akan diangkut. Akhirnya hingga ke bahagian tumbuhan lain. Bahagian tumbuhan lain. Contohnya? Contohnya? Contoh? Contoh? Contohnya? Dia akan jadi apa? Wah. Ya, dia akan jadi buah. Lepas buah? Bunga. Lepas bunga? Dekat akar apa? Yang gemuk bahagian akar. Macam ubi. Kita panggil apa? Si. Alamak, kejap Sabar Saya pause kejap. Saya pause kejap. Kejap. Okay. Alright, iklan sikit. Tak apa kan? Okay, biasalah. Now, kandungan phloem yang bla bla bla. Okay, so sekarang ayat nombor 7 tu dah settle. So sekarang bila dia sampai kat sini, awak nampak pula ayat yang nombor 6 ni. H2O tu pula dia nak balik ke pangkal asal. H2O tu. So H2O tu nak buat apa pula? Masuk dalam. H2O dari tiup tapis dia akan pergi balik ke xylem. Kenapa dia boleh pergi balik ke xylem? Keupayaan air. Ya, apa-apa awak tengok keupayaan air. So maksudnya dekat tiup tapis ni keupayaan air dia tinggi ke rendah? Tinggi. Yes, Alhamdulillah. Mesti tinggi. Dia mesti bergerak. Keupayaan air tu mesti bergerak daripada kawasan keupayaan air tinggi. So xylem ni keupayaan airnya adalah rendah. So nombor 9. Bila air tu tiba, air di xylem tu, H2O di xylem akan bergerak ke atas. Bergerak ke atas. Kenapa H2O tu sibuk bergerak ke atas, tak nak sibuk bergerak ke bawah? Disebabkan tarikan Bukan Ya, tarikan. disebabkan tarikan
Gravity. Yay. So, can you understand? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Saya rasa dia lagi best, sedap sikit awak buat ayat sendirilah. Walaupun ayat tu tak cantik tapi awak boleh faham. Okay? So, can you understand? Cikgu. Ya. Itu transpirasi. Tarikan transpirasi. Terima kasih. Tarikan transpirasi melawan daya graviti. Tarikan transpirasi. Tarikan transpirasi melawan lawan graviti. Lawan tarikan graviti. Dia ada dalam buku teks graviti. Alright. So, kesimpulannya awak dah tahu ini adalah flow dia. Okey, tajuk ni macam ni. Tajuk begini biasanya boleh keluar soalan esei. Dan tajuk begini, kalau dia keluar soalan esei, dia kalau saya punya konsep adalah do or die. Maksud saya do or die ni kalau korang faham, korang dapat 10 markah, senang. Tapi kalau korang tak faham langsung, nak dapat 2-3 markah pun struggle. So cerita dia macam cerita drama bersiri. So awak kena tahu satu-satu. Dan cara awak nak tahu, awak kena ada lukis gambar begini. Okay. So basically saya rasa korang dah boleh faham kot. Jom kita buat latihan sedikit. Right, okay, bismillahirrahmanirrahim. Awak tak tahu betapalah saya rasa nak pengsan tajuk ni. Tapi saya tak nak lagi give up kan. So tumbuhan is very important untuk kita. Disebabkan belajar pasal tajuk tumbuhan, semua pokok saya pergi tengok. Kenapa pokok tu jadi macam tu? Kenapa dia jadi macam ni? Tapi still saya tak suka tanam pokok. Okay, now soalan nombor 1. Nyatakan, okay, berikan definisi translokasi. Fatia, nak siapa jawab soalan ni? Jap. Saya tulis sini proses dulu. Proses pengangkutan. Puteri. So, saya mulakan dulu sikit tau. Translokasi adalah proses pengangkutan apa? Translokasi adalah proses pengangkutan apa? Puteri, are you there? Puteri. Saya takut dia makan lah. Oh, lama. Okay. Right, sekejap Sekejap. Okay, sekejap. Saya off dulu sini. Nanti awak dengar saya.
Okay, dah. Habis. Okay, sikit je. Sikit lagi. Maafkan saya. Dah, korang dah tidur belum? Oi, korang dah tidur ke? Belum. Okay, jomlah kita jawab sama-sama. Okay, apakah definisi translokasi? Translokasi adalah proses pengangkutan Anorganik. bahan organik menggunakan tisu, floem ke bahagian tumbuhan lain. Sorry tau, sebenarnya saya kena let go kelas awak ni, tapi masalahnya kalau saya let go kelas awak, buka sekolah nanti saya tak ada seminggu tau, tau periksa. So either way saya kena juga buat, nak cover yang seminggu, 2 minggu sebenarnya saya tak ada. Okay, so soalan nombor 2. Cikgu awak memang macam ni lah. Okay, bertahan dah awak kan. Alright, so soalan nombor 2. Berikan apa soalan ni? Astaghfirullahalazim Madiana kat situ. Apakah peranan translokasi untuk tumbuhan? Apakah peranan dia? So dapat apa? Apakah peranan translokasi? Bantu tumbuhan angkut hasil. Tengok saya ada lagi satu kelas ni. Angkut hasil fotosintesis. Untuk apa? Hasil fotosintesis ni contohnya glukosa. Apakah guna glukosa? Contoh glukosa. Apakah kegunaan glukosa? Untuk apa? Glukosa digunakan untuk apa? Pertumbuhan dan respirasi. Ya, terima kasih. Pertumbuhan dan respirasi. Okey. Soalan nombor 3. Okey, bagaimanakah translokasi berlaku ke akar? Translokasi berlaku di akar. Okey, diangkut. Saya tulis sini diangkut sukrosa nombor 3 Sukrosa diangkut secara pengangkutan apa? Secara pengangkutan aktif dari daun ke tumbuhan lain. Okey, sekejap. Dari daun, pengangkutan aktif dari sel daun ke sel rakan, ke tiup tapis, dan akhirnya pergi ke akar. So jalan cerita dia nak yang ini. Okay. Now, nombor 4. Bandingkan kepekatan sukrosa di sel daun dengan tiup tapis. Apakah kesan, perbezaan? Okay, mula-mula sukrosa dekat sel daun tu banyak ke sikit? Sukrosa pada sel daun tu banyak ke sikit? Banyak. So sukrosa di sel daun adalah banyak. Okey. Berbanding di tiup tapis. So ia akan mewujudkan tekanan hidrostatik. Sebenarnya tekanan hidrostatik ataupun ada tekanan hidrostatik lah. Tekanan hidrostatik. So tekanan hidrostatik ni dia akan bergerak daripada kawasan tekanan hidrostatik macam mana? Rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah? Rendah. Are you sure tekanan hidrostatik tu dia bergerak daripada tekanan hidrostatik tinggi ke rendah? Kalau awak kata dia daripada rendah ke tinggi, itu adalah pengangkutan aktif. Sekarang kita cerita pasal hidrostatik. Tekanan hidrostatik dia bergerak daripada tekanan rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah. Yeah, daripada tinggi ke rendah. Okay, so disebabkan ada perbezaan tekanan tu, sukrosa tu diangkut. Ni buat ayat cantik sikit tau. Sukrosa diangkut dari tekanan hidrostatik tinggi ke tekanan hidrostatik yang rendah. Okay, now nombor 5 last sekali.
bagaimanakah translokasi mempengaruhi hasil tuaian pokok? Ini sebenarnya saya ada tunjuk yang satu video. Bunga tu banyak dengan bunga tu sikit. So kalau kadar translokasi tu banyak, apakah apakah kesan pada hasil tuaian tu? Kita kalau katakanlah saya buat ni kan. Kalau kadar translokasi adalah tinggi, so hasil tuaian buah dia Banyak. hasil tuaian adalah banyak. Kenapa? Sebab hasil tuaian ni sebenarnya adalah bergantung kepada glukosa. Kalau glukosa daripada fotosintesis ni banyak, so banyaklah hasil tuaian. So can you understand? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Ya, so dia kata kat sini hasil tuaian dia banyak dan satu lagi saiz buah jadi besar. Saiz buah adalah besar. Okey, untuk soalan gutasi sebenarnya saya nak discuss yang ni tapi saya tak sempat. So you guys boleh tengok dekat video 5 UPSI. Ada satu soalan, ini adalah 4.3 kan? Ini adalah 4.3. Yang 4.2 tu ada dalam video. Ellie dah bagi saya. Kalau korang nak jawab untuk soalan yang 4.3 tu, korang tengok kat situ. Okay. So, itu sahaja. So, ingat soalan ini sebenarnya tak susah mana. So, kalau boleh, awak cubalah jawab dulu. So, thank you so much. Terima kasih atas awak punya masa dan tenaga. Sorry atas awak punya ada gangguan sikit. Okay. Alright. So, jumpa lagi. Okay. Thank you. Bye. Cikgu. Bye. Bye. Thank you so much. Apa lagi cikgu? InsyaAllah. Bye. Bye. Kejap. Jumaat korang sampai tak?